tak ada syaitan masuk kacau apa? Tak ada. Okey. Okey, lagi sekali. Boleh dah. Okey, surah dah balik. Maksud dia kita nak mengaji bab kita ni, kitab kita nama Rahiqul Makhtum. Kitab ni memang bagus. Tapi bagusnya kita bila kita bersedia, lagi bagus. Bila kitab bagus macam mana pun, tapi kita tak bagus, dia jadi tak bagus juga. Diri kita kena bangun, mau seronok dia lain. Diri kita nampak tak? Dan bab kita nak mengaji ni, kita mengaji tentang keyakinan. Kita ambil terus. Keyakinan, macam mana orang Arab dia yakin dia, kepercayaan dia. Bayangkan keyakinan dia jauh daripada agama, kepercayaan dia jauh daripada agama. Dan kita tengok sendiri, Allah bangsa ni bangsa yang bagus, tapi oleh kerana keyakinan, kepercayaan dia luar daripada apa yang agama buat mai. Dan kita pun dah mengaji, dan kita tengok mukadimah dia, tak lain dah tak bukan bangsa Quraisy yang buat mai gila-gila ni di bumi tanah Arab. Siapa dia? Nama dia Amr bin Luhai. Ingat yang tu. Hamba ingat yang tu pun jadilah. Dialah yang tukar kepercayaan, keyakinan mereka. You all can understand? Datin Fidah faham? Duk fikir guru gile, kulu gile, tulis nama dia tu sudah. Nama dia Amr bin Luhai ni, dialah buat main kalang kabut. Senang sebut. Dia alim. Pasal tu orang alim ni jadi gila, habis nak mulik jadi gila. Syaitan nak ganggunya dengan dia lah. Dia bagus tak mula-mula? Asal-usul dia bagus. Bersedekah, tolong orang, bantu orang, ibadat dia semua tak ada masalah. Dia ikut Nabi Allah Ibrahim AS, peninggalan agama tu. Dengan dia berhijrah di luar saja, dia pergi di Syam, dia tengok satu tokong dia berkenan, dia buat balik Hubal. Ingat tak? Dia buat balik Hubal tu, dia pergi letak dalam Kaabah. Oh, dia lepas nama menyanyi lagu Terpesona Bersamamu. Tu dia kan. Dia buat mic. Dia buat mic Hubal, semua rasa baru nampak ibadat kita special. Tak kan? Duk sebut Allah, Allah tak nampak tak best. Nampak betul sokong ding ding ding, nampak tak? Nampak terhibur. Rupanya dia lah buat mic. Nampak tak? Dan dia buat mic kepercayaan terutama binatang. Binatang ni semua kita serah dekat Tuhan kita. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Muka surat 32. Kita akan sambung sikit di atas Sa'id bin Musayyib. Adik kita sambung terus. Siapa yang ikut gelar kita ni dia sambung. Siapa tak ikut dia nganggur macam tu lah. Nampak tak? Sa'id bin Musayyib ni kibar tabi'in. Maksud dia apa dah? Kibar tabi'in. Telah menjelaskan bahawa binatang-binatang ternak, depa ternak binatang kan? Yang kita nak mengaji binatang-binatang depa ternak ni, itu diperuntukkan bagi Tuhan-Tuhan mereka. Taurut. Dia letak semua binatang tu, ada bahagian binatang ni tak boleh makan lah, ini hak Tuhan, ni tak boleh makan lah, hak Tuhan kan. Kita dah ambil bab tu dah. Yang paling penting kita tengok, ya Allah, ya Rasul, ya Allah, betapa susah payahnya Rasulullah keluar gila-gila tu semua kepada menuju yang betul. Kita kena mengaji ni semua ni. Penat Rasulullah. Baru kita nampak, oh tu dia. Siapa yang buat ni semua? Dia main cerita nanti. Dia cerita itulah Rasulullah. Nampak tak? Sa'id bin Musayyib telah menjelaskan bahawa binatang-binatang mereka ternak penat-penat, ada binatang tak boleh makan, nak kena bagi kat Tuhan mereka. Clear tak tu? Telah diriwayatkan secara marfu'. Maksud marfu' ni daripada mulut Nabi. Dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis yang daripada Imam Bukhari, bahawasanya Amr bin Luhai lah adalah orang yang pertama sekali buat ritual 8 mat saibah. Dia lah buat. Jenis gila-gila siapa buat ni? Dia lah buat. Dia lah buat main tokong Hubal, bubur dalam Kaabah. Dia lah buat upacara tu. Yang ni kena bagi kat Tuhan, yang ni tak boleh makan, semua tu dia buat. Dia buat upacara tahunan sampai jadi tahunan. Boleh nak faham tak? Dia bertanggungjawab dengan Allah sampai ke hari ini. Ni semua dia punya gila.
Kita jangan cari pasal. Satu orang yang bunuh orang ni, dia start bunuh orang, orang mati dalam keadaan zalim. Orang yang kena tanggung ni siapa dia? Qabil. Pasal dia bunuh Habil. Dia orang yang pertama sekali bunuh. Bunuh dalam keadaan orang tu tak salah. Jadi kita bunuh orang tak salah, dia kena tanggung. Masa punca dia. Ni Amr bin Luhai ni, semua gila-gila yang berlaku hari ni, semua punca dia. Semua punca dia. Dia punya alim, punya soleh, sikit je, bang, Allah alih. Itu hidayah milik Tuhan. Hidayah milik Tuhan. Kita minta lah, kita matilah dalam keadaan husnul khatimah. Kita cari siapa nak dapat rumah 3 tingkat ni. Anak kita dapat seorang satu. Tak ada. Siapa kita cari untuk siapa? Untuk mereka. Satu kita nak, kita kata kat mereka, ingat, hampa nak cari esok ni rumah pun susah, atau mak dah cari dah. Jangan bagi hasil aku cari ni musnahkan aku di kubur. Hampa jaga hampa. Semayang mengaji apa, kena doa kat mak. Penat tak bapak hang cari ni, sampai jantung terkeluar balik. Ingat kan? Ingat tu. Kena beletiak dengan mereka ni. Pasal mereka tak susah macam kita dah. Mereka mamai dapat tengok 3 tingkat dah. Kita punya tungku lumus. Sampai buka kedai, kedai spa lah, yang tu yang ni lah, buka yang tu. Bertunggu lumus nak bina tu. Mereka mamai ada benda senang dah. Nak mengaji pun, nak pergi London pun habis. Senang. Anak hari ni senang. Dia tak tahu. Kita bimbang. Bila dia tak tahu nilai kesusahan tu, kita bimbang. Apa sikit mulut kita ni kena tegur. Semua kesenangan ni bagi senang mak di kubur. Itu je. Mak minta satu. Jangan berperang. Jangan fisabilillah. Jangan. mak nak anak-anak mak semua tenang. Bagi tenang di kubur. Macam mana mak bagi tenang semua hampa, sampai boleh mengaji, sampai boleh kahwin, semua. Tolong bagi tenang kat mak di kubur. Bagi balik feedback tu. Nampak tak? Dan doa kat kami, jangan menimbulkan sebarang fitnah lepas kami mati. Kami tak mau peninggalan kami apa bergaduh kerana kami, tak mau. Yang tu semua kena must be clear. Pasal tu Nabi, Allah bagi special kat dia. Allah nak jaga Nabi, anak laki-laki dia semua mati masa kecil, belum balik lagi. Anak perempuan Nabi tinggi pun 30 tahun, 33 mati semua. Kecuali Zainab, Fatimah sama dengan dia. Fatimah seorang perempuan yang cekal, Allah kekal sama dengan bapa dia. Sebab bapa dia mati pun, lepas tu baru dia ikuti. Matinya Nabi keluar, satu dia tak tinggal. Nabi tinggal khazanah dia, Quran. Khazanah dia, bacalah semua ni. Yang tu aku tinggal. Maka kita pun, kita kena ikut sunnah Nabi. Jangan terlalu sangat simpan khazanah dunia. Bagi khazanah akhirat ke anak. Apa dia? Pesan dekat dia. Pesan benda-benda yang baik. Kita pun buat prepare untuk 1/3 sedekah jariah kita. Siap-siap harta kita dan kita buat pada Allah. Yang sebakinya untuk anak buat elok-elok. Supaya tak jadi bahan fitnah untuk diri kita. Nampak tak? Maka Amr bin Luhai, dia meninggalkan fitnah yang besar. Semua tradisi gila-gila di hari ini semua orang buat. Dia ni. Nampak tak? Maka semua hal di atas dilakukan oleh bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa yang terlalu ribut, taufan dan gila-gila. You can understand? Bangsa Arab, bangsa yang banyak buat syirik, yang banyak buat gila-gila. Kita akan mengaji semua ni. Tajuk dia perbahasan ialah keyakinan, kepercayaan orang Arab. Dah habis berkenaan dengan binatang, dah habis. Tengok apa pula hari ni. Dia nak bincang pula. Dia semua yang gila-gila tadi, syirik ini dilakukan oleh bangsa Arab terhadap berhala-berhala. Dia buat main tokong. Tak ada langsung di Mekah ni ada. Pasal tu orang India dia kata, itu Brahman sudah ada dulu lagi, orang tak tahu. Kalau dia cakap dengan kita macam mana, kita nak kena jawab. Hubal memang dia ada di Mekah. Dia ada di Mekah, kita tak dinafi benda tu. Berhala-berhala mereka kerana meyakinkan, dia yakin bahawa hal itu boleh mendekatkan mereka kepada Allah. Kami nak minta dengan Allah, kami tak bersih dosa, so kami kena ada satu. Kami cerita kat dia, dia buat pergi. Dia keras nak pergi macam mana?
Tapi mereka yakin. Nampak tak? Kalau kita tanya kat bapak ni pun, exactly macam ni lah dia jawab. Betul tak? Jadi pangai mereka ni, Amr bin Lu'ay dengan ni sama ada. Sama ada elok ada ni. Dia ambil daripada mana? Ambil daripada mana? Ni. Ambil daripada orang Arab lah. Ambil daripada mana? Ambil sana. Pasal tu tak lama lagi semua orang Arab tengok main tokong di tempat mereka. Lah ni pun Dubai dah bagi dah, Qatar dah bagi kan. Nak buat boleh. Mereka pun tengok ding gedeng Arab tengok. Pasal dah boleh masuk dah. Oh ya Allah tu, nampak jangan hidup lama lah. Nampak jangan hidup lama lah kita tengok. Yang nak mengaji pun, nak pertahankan mengaji pun tak boleh. Nak mempertahankan masa dengan istiqamah tak boleh. Tengok ada. Ya Allah, ya Tuhan dia. Itu dia. Menyampaikan mereka kepada Allah. Dia kata Tuhan tu menyampaikan mereka kepada Allah dan dapat memberi syafaat. Tuhan tu akan beri syafaat kat kami. Dialah tolong kami. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa Tuhan kata? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah dekat dia ni. Kami bukan sembah dia. Nampak tak? Dia ni perantaraan nak bagi kami dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bila kami pergi kat dia, kami rasa dekat dengan Tuhan. Kami duduk di rumah, rasa jauh. Bila pergi kat dia, duduk cerita kat dia. Jaya-jaya mani le subini manggala rubini, rasa dekat. Rasa dekat. Nampak deng nampak tak? Contoh. Ni semua nak bagi faham. Saat ni kata ustaz tu suka lagu-lagu, kepala otak lagu. Tu semua nak kata benar. Zikir-zikir, nak pergi dekat dengan Tuhan semua tu. Jadi bangsa ni ambil daripada mana? Arab. Okey, ambil daripada yang tu. Tu dia. Pasal tu dia masukkan kata sana. Wa ya'buduna min dunillah. Tuhan kata lagi. Tuhan dah bagi tahu. Wa ya'buduna, dia sembah selain daripada aku. Orang dulu ni semua elok dah. Dengan tiba-tiba Amr bin Lu'ay ni, dia tukar semua. Wa ya'buduna min dunillah, depa sembah selain pada Allah. Ma la yadurruhum, benda yang depa sembah tu tidak boleh mendaruratkan depa langsung. Depa takut benda tu tak boleh buat apa kat depa. Dan Allah kata wala yanfa'uhum, nak bagi manfaat pun tak ada. Wa yaquluna, depa pun kata haula'i syufa'una indallah, yang ni lah syafaat kami. Dia nak tolong kami di sisi Allah. Sedangkan dia tak boleh buat apa pun. Apa sembah satu benda yang dia tak boleh mendatangkan manfaat, tolong apa-apa pun tak boleh, mendaruratkan kamu ke, manfaatkan kamu pun tak boleh. Awak duk kata dia ni nak bagi syafaat di sisi Allah. Boleh faham tak tu? Tuhan bagi terang-terang. Walaupun kita dengar mereka macam ni, kita pun sama juga. Kadang-kadang ada syirik yang kita tak berasa. Bila kita sakit, kadang-kadang kita terus pergi. Bukan nak katalah Dr. Zainab tu, semua anak saya sakit, pergi jumpa dengan dia. Cara cakap tu, tokong kita yang lain tu. Walaupun tak nampak ubat tu. Nampak tak? Secara kita nampak dia sembah, tapi kita sembah siapa? Siapa yang sembuhkan kita? Allah. Huwa syafi. Yang sembuhkan hang tadi, ubat tu perantaraan. Tanpa ubat pun aku boleh sembuhkan hang. Itu nama dia orang mengaji akidah. Bila kita mengaji sirah ni, kita kait akidah Rasulullah kejap. Nampak tak? Kita pun kena jaga sudut tu. Kadang mulut lidah kita pun ziu. Bila kita jumpa dengan Tuhan, dalaman akidah kita tak strong dengan Tuhan habis. Bila akidah kita tak strong, lingkup. Pasal tu kita semua yang mengaji ni, bila bangun malam cerita sikit kata Tuhan. Ada benar Nabi mengadu ke Allah. Kita begitu. Allahumma inni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca doa tu, Allahumma inni, ya Allah Tuhan aku bersaksikan Kau lah Tuhan aku. Aku takkan syirik, Kau lah Tuhan aku. Padamu aku sembah. Okay. Bila kita kata macam tu, Amai, dia kelemahan selalu memekoi. Okey, ada alhamdulillah. Dia. Ustaz hari ni buat mami gambar sedap. Bismillah. Boleh faham kan?
Nak badak tak pernah tadi? Tak apalah. Nak cerita apa tadi? Ha? Boleh faham ke cerita tu? Okey, baik. Okey, orang-orang Arab dia kata sini. Orang-orang Arab dia kata juga mengundi. Okey, ni main bab baru. Okey, habis bab tu. Sekarang bab baru. Apa dia? Okey, betul. Apa nama? Ni bab berkenaan dengan apa nama? Binatang-binatang dah habis. Binatang dia pembela kambing ke baik unta ke baik apa binatang kena bagi pada Allah. Ada boleh makan tak boleh makan. Kita dah ambil bab tu. Pada ni bab yang kedua. Tengok kepercayaan. Kita suruh mengaji kitab ni, tanda ni 1, 2, apa boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri. Yang keduanya, orang Arab juga mengundi nasib. Mengundi nasib ni orang Arab cukup cekap. Dia cukup cekap mengundi nasib. Orang-orang Arab ni kata mengundi nasib, dia kata Al-Azlam. Al-Azlam ni mengundi nasib. Makna Al-Azlam adalah anak panah yang tidak ada bulu. Anak panah kan ada bulu-bulu, itu semua tak ada, itu mainan. Ini anak panah betul-betul. Datin dengar sini. Azlam ni satu anak panah dia baling. Dekat anak panah tu ada 3 jenis dia bubuh. Pertama dia kata tulis ya atau tidak atau berkecuali, kita diabaikan. Okey. Pada anak panah tu ada 3 perkataan apa dia? Ya. Satu lagi tidak, lagi satu diabaikan saja sudah. Okey. Maksud dia kata semua urusan depan ni nak pergi musafir, aku nak main kelas ke tak main kelas demi anak panah. Kalau dia kata mai, dia mai. Yang tak mai tu pasal apa? Dia balik anak panah. Tak mai lah hari ni. Ada. Jadi anak panah dia kata jangan mai. Dia pun tak mai, contoh. Ada. Tak kata apa. Orang Arab dulu macam tu. Dia nak keluar rumah ke, nak pergi kenduri kahwin ke anak, nak musafir ke, apa sekali pun nak buat, dia berpandukan, itulah hidup dia. Ritual hidup dia. Nampak tak? Bayangkan Nabi macam mana. Tengok hadis ni kita baca ni, macam mana Rasulullah boleh bagi hilang anak panah ni. Hebat tak Nabi? Otak Nabi fikir siang malam pagi petang untuk agama. Hari ni Nabi duduk di Madinah, orang duk pergi selawat kat dia. Baru kita kenang jasa dia, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kuatnya semangat. Kami nak jaga Islam untuk diri kami, anak kami, keluarga kami. Pecah otak. Kadang-kadang pakai koyok tak kena, boleh tutup muka semua. Kita nak jaga Islam ni, nak pergi elok diri kita. Aduh, betul tak? Aduh, sakit jantung. Betul tak? Datin Rafi'ah kan? Dapat dah. Kita ni Allah tu bukan senang tau. Semua orang mengaji kita tahu. Allah bila masuk waktu Allahu Akbar, kita angkat takbir, semua kita tahu. Sahih Bukhari kita apa? Semayang kita tu makhluk nur. Semayang kita dia naik ke langit pertama, zoom sampai ke arah, sampai ke arah Allah. Dia pancar. Nur. Sampai semua yang duduk di arah Allah nampak kita semayang. Ya Allah, ya Allah. Masa tu setiap kali kita semayang dia bagus. Elok saja kita lambat saja semayang, leka semayang. Semayang. Dia nak gelap, dia tak nampak. Dia nak gelap, beretuh sana, beretuh. Sementara nak sampai tak bertemu di arasy Allah. Kita dengar hadis tu, kita nak praktik semayang. You all can understand. Nak praktik bagi jaga semayang, lepas tu nak istiqamah. Yang kata Quran ni dia timbal dalam kubur aku. Quran setiap kali duduk di rumah kita, peganglah aku. Nampak dia kata, sentuhlah aku ini. Dia nyanyi lagu tu, aku nak selamatkan kamu. Quran di rumah bila kita tak baca satu hari, sentuhlah aku, peganglah aku. Kan aku nak bagi syafaat kat hang. Kan kubur hang akan luar. Kan akan luar. Awak tak percaya kat aku. Bila kelas hari Selasa ada kelas baru hang pegang, hang nak mampu. Itu pun hang letak merata, bukan letak tempat dia. Kita kena susun Quran dia pula.
Dah pergi ambil Quran, pergilah susun tempat dia balik. Adab mengaji pun tak ada. Macam mana nak dapat tu dia boleh tiap minum. Ambil Quran, letak tempat dia. Letak tempat dia balik. Dah Quran dah tak boleh buat main, kita letak Quran, biar pergi letak atas tu lagi. Amboi, sambung masalah. Jadi sebab tu kita nak cek diri kita. Umur kita lah ni, kita tak boleh ada excuse. Umur kita lah ni, bila malam orang jemput kita wedding, selamat pengantin baru. Kadang lah ni kad buka pengantin pun ada macam-macam kan. Jemput kita kata selamat, tak boleh pergi tengah malam, aku ada kuliah, tutup dah. Kita punya umur macam ni semua, kita tak boleh layan orang sangat dah. Enough, cukup. Terlalu sangat kita layan orang tak boleh bagi jaminan kehidupan kita selepas kita mati. Tolong layan Allah Ta'ala. Kalau ada macam mana pun keluarga kita buat dekat Tanjung Bunga, aku tak boleh pergi dah. Aku utamakan kelas aku. Enough. Masa kelas tu dia tak boleh patah balik dah. Kenuri boleh jumpa hang lagi. Boleh nampak contoh example. Boleh faham tak tu? Dia batuk hari ni. Hang buat sayang bagi panas-panas sikit. Dia sejuk. Tapi bila main bab ni kan, pasal bab ni dia nak berlakon banyak, dia tak benarkan ustaz berlakon. Bukan apa kita mengaji ni kan, kita minta kita kuat tu je. Kita buat dis ni nak melahirkan orang yang hubungan kuat dengan Tuhan. Nampak tak? Kita boleh jaga solat kita, boleh jaga Quran. Hebat dah tu. Tapi kita duduk main di sini, amalan kurang. Hati boleh rosak bila banyak mengaji tak beramal. Rosak. Asal lepas lagi kita. Mengaji. Sunnah punya tempat mengaji ni. Punya belambak hak. Baitul Dewan Syafi'i, Baitul Ridwan, Baitul Rahman, Imam Ghazali, apa lagi nak buat? Hang buatlah banyak benda. Orang ni lah juga. So you always waste your time. Nampak tak? Sepatutnya semua tempat ni disatukan jadi satu. Tak perlu kita ada 2-3 tempat. Ni live dengar aku mampu yang pada. Sana 3 orang, sini 2 orang, sana 4 orang buat kelas. Nampak tak? Kita ambil semua tu buat satu kelas, buat tiap hari, nampak? Buat tiap hari penuh. Nampak? Jadi tak buang tenaga, tak buang ni semua. Jadi anak murid pun jadi confused. Ustaz lah pada sini, ustaz ni sana, ustaz ni sini. Dia jadi otak dia. Why you waste your time? Semua ustaz yang sama. Nampak tak? Jadi orang jadi apa nama ni? Nampak tak? Tang situ pun tak boleh susun nak cakap sunnah. Binayam. Nampak tak? Sampai dengar tak dengar tak apa. Okey. Mereka kata dekat sini, orang-orang Arab zaman dulu, yang kedua dia adalah azlam. Azlam ni adalah dikata anak panah. Satu anak panah tak berbulu. Dia kebaling, dia tulis ya, tidak, ataupun diabaikan. Kalau kena ya, dia terus. Kalau tidak, dia kata kalau boleh kahwin tu tunda, jangan kita keluar, jangan main kuliah. Sebab kalau main mungkin tak elok. Contoh. Fahaman gila-gila tu ada lagi tak? Ada lagi. Kalau dia kata diabaikan, maksud dikosongkan, undi sekali lagi. Itu tabiat mereka yang dulu. Boleh faham tak? Ada undian dia kata berakhir dalam jenis, ada undian akhir ungkapan dia tulis air atau tebusan, ataupun dia tulis situ apa dia, daripada kalian atau daripada kamu, selain pada kamu, senang kita tulis. Ataupun dia kata diikatkan di situ. Boleh tak? Contoh lah ni. Bila mereka ragu, terutama mereka main ragu, was-was, nak buat kenuri tak mau, macam mana nak buat? Bila mereka ragu terhadap nasib mereka, nak buat macam mana ustaz? Nak buat dia main ragu tu, kita tahu syaitan. Pasal tu kita suruh dibaca dengan 3 kul. Baca 3 kul. Doa pagi petang kalau boleh buatlah. Di kalangan kita sunnah pun tak kuat bagi doa petang. Kadang buat, kadang tak buat, kadang buat.
Umur macam ni dah boleh hafal dah. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni 5 minit, 10 minit je. Pada zikir merambut-merambut tu zikir yang confirm yang mulut Nabi. Imam Qurtubi semua dia sebut. Jaga yang tu je Allah jaga kita. Semua doa tu merangkumi semua. Lengkap, komplit. Pagi, petang, cuba buat. Pagi, petang, sambil-sambil nak ada kereta ke nak hantar donat ke apa ke baca. Habis dah, alhamdulillah pagi. Kalau nak si budaya, tak nak tak upaya. Mulut lidah orang yang berzikir ni nak lari daripada sifat munafik. Orang munafik dia tak pernah istiqamah tentang zikir, tak pernah. Satu kita orang sunnah jangan terlepas mulut lidah zikir. Hati nak baik ni dia zikir saja. Sebab dalam surah Allah sebutkan dalam Quran surah munafik, surah Nisa, sifat orang munafik la yadhkurunallah, tak banyak sangat. Daripada kita celik-celik mata tidur balik, kita tanya apa zikir, kita buat banyak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu pun Nabi digalakkan sebut yang tu bersih kita dengan Tuhan. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau Maha suci Engkau. Nak bersih tang sini dengan tang sini. Nabi kita sebut dah 100 kali pagi, petang sebut. Itu je. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Berapa minit sangat? Oh, I terlupa, habis. Dia main pagi, dia main tengah hari, petang, habis. Petang pula, apa-apa nak goreng apa kan, lupa, habis macam tu lah. Habis macam tu lah. Habis satu hari. Maka bila habis benda tu, syaitan pun hampir kita, dekat dengan kita. Sampai nak jumpa dengan Tuhan, mulut lidah susah nak berzikir. Pasal apa? Pasal ada kebiasaan susah nak zikir. Faham tak ni? Kena ingat Tuhan. Nampak tak ni? Hidup mengaji bab syaitan ni semua ni mengaji pada. Ni dia kata kat sini. Bila mereka ragu, nampak tak? Dia ragu terhadap nasib seseorang. Mereka membawanya. Dia ragu, bawa macam-macam. Skala pisang, anggol semua. Dia, ulu bati dia bubuh. Zoom. Hayu. Dia letak pada. Ini dia cerita. Ustaz mana nak lakon semula saja, nak bagi reti. Dia main ragu, dia pilih. Kita pula main ragu, kita tak buat pisang. Kita buat pi apa orang tu minta. Apa mana? Kami nak apa nama? 7, 5 apakah? 5 perut. 5 perut 7. Hang pecah pada 7. Hang buat mai bunga apa? Bunga apa? Bunga bukan mawar, bunga melok hang buat mai bunga. Kita buat pi walaupun kita tak sembah adik-beradik tu lah juga. Bila kita ragu, kita dia bawa pergi pada Hubal, dia buat pergi kat tokong dia. Kita pula buat pergi pada dukun, contoh nampak tak? Dia kata membawanya bersama Hubal. Dia bawa pergi kat Hubal dan membawa serta juga dia kata 100 unta buat pergi. Unta semua buat pergi. Lalu diberikan kepada si pengundi. Okey, dia bagi pengundi. Bagi dia pengundi, kalau naik nama kalian berarti hanglah menentu nasib kami. Kalau bukan kalian, hang tolak sebelah. Kalau dia keluar nama di situ, dia kata apa nama dia? Dia kata tidak ada kaitan, tak ada. Okey, nampak tak? Maka dia ada masalah, dia pergi jumpa dengan Hubal. Lepas tu dia buat undi. Dia buat undi di kalangan depa. Kalau nak kalian yang ada perkataan kamulah, bukan kamulah, atau bukan kaitan. Kalau keluar kamulah, kita kata kalian di sini, berarti hanglah sebagai penentu, pemutus macam mana keadaan kami. Itu semua ya Allah ya Tuhan dah berlaku. Zaman dulu, zaman lah ni pun ada dah. Ada. Zaman lah ni ada. Kalau nak kahwin kan orang kita, kan orang Melayu sampai kain ni apa? Api, air, tanah, angin, apa lagi? 4 ke? Kalau angin tak boleh, tak nampak je rumah 4 ribut. Pandailah hang ribut. Nampak tak? Ni semua gila kalau apa dengan apa kalau sesuai. Ni semua ya Allah Tuhan. Sama lah. Kita duk mengaji ni semua ni semua formula siapa? Orang Arab. Siapa punya formula ni? Amr bin Luhai. Ingat nama tu, sudah nama tu. Sampai kali ni orang sebut semua gila-gila hang lah. Dia orang punya baik, punya tak kenal, berubah macam tu.
Kita pun duk main mengaji ni, saat-saat terakhir kalau kita tak baik dengan Tuhan, saat-saat terakhir duk main mengaji, tiba-tiba bila tua macam tu ni. Pasal apa? Tak maaf. Pasal maaf, tak maaf. Kita tengok-tengok dia, ya Allah, dia mengaji elok, ya Allah. Pasal tu ustaz dengan nampak semua, kita berdoa jangan Allah bagi fitnah saat kita nak mati. Ustaz pun takut, nampak pun takut. Kalau kita ada tak baik dengan Tuhan, tak jujur dengan Tuhan, Tuhan begitu baik kita, bagi peluang agama, bagi mengaji, bagi keluarga, semua Tuhan bagi kat kita. Tapi kita tak cantik, di sebalik Tuhan nak bagi, Tuhan kata, hang tak bersungguh dengan aku, hang tak ikhlas dengan aku, hang tak cari aku. Kadang-kadang bila senang sangat aku bagi nikmat kat hang, hang melumpak, tergedik-gedik, tergetak-getak. Tuhan akan campakkan kita saat kita mati. Tuhan tunjuk kezaliman kita dengan Tuhan. Kita takut yang itulah. Pasal tu dia doa husnul khatimah, Tuhan kami semua ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh. Ustaz pun bercita-cita kalau ada orang yang tak baik, jangan dekat dengan kita, yang boleh hancur kita, jangan. Bawa orang-orang yang boleh bawa kami ke syurga. Bagi hidup kami ni bercampur dengan orang banyak-banyak yang bagus-bagus, yang boleh heret kami, boleh tegur kami, boleh bawa otak kami ni fokus nampak akhirat. Waktu lah ni semua kita tak boleh nampak sepanjang projek dah. Projek kita nak buat satu amalan ke syurga, itu je. Yang tu je. Nampak tak? Kalau kita tak elok dengan Tuhan, kita tengok orang, jangan buat fitnah dekat-dekat nak mati, orang ziarah kita, makcik tak patut, ya Allah, dia duduk main mengaji pakai tudung labuh, kita kok jadi macam ni kat dia, kita sedih. Hang siapa? Katalah mak berubah sangat-sangat, mak kadang berak dia ambil, dia buat macam tu, dia main tai dia. Kami tak larat dah nak jaga mak, tak larat jaga mak. Terpaksa dia pergi ikat mak dia pergi tempat orang tua-tua. Tengok berjauh mak, hang siapa? Sedih ustaz, sedih ustaz. Mak saya sebelum mak saya nak mati ustaz, ni semua cerita benar tau. Mak saya sebelum nak mati ustaz. Ada seorang mak pada dia orang yang hajat Quran. Ya Allah ustaz, minta orang duk dengar live ni pun ustaz minta, bukan ustaz nak cerita tentang keburukan dia. Hari ni ada seorang meninggal. Ustaz takut kat diri ustaz. Kita semua ada benda yang kita buat salah, kita tahu kesalahan tu, masing-masing rahsia. Tapi Allah janji untuk tutup aib kita. Allah janji. Kita pun minta jangan Allah dedahkan aib. Aib tu tak boleh kita ceritakan isteri kita. Aib tu Tuhan janji nak tutup masa mati sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tapi kita kena tobat. Tuhan bersedia dengan kita. Surah hamba Allah ni, Allah ajak orang, ratusan orang dengan Quran. Dia hidup dia pagi malam Quran. Ustaz pun tak tahu tak mana salah dia. Tapi dekat nak mati ni, kencing merata, berak merata. Dengan anak-anak ni maki habis, aku haram hang makan aku punya. Sebut pun takut ada orang dengar. Ayat susu aku pun aku tak bagi ke hang, aku tak mau hang pada. Mak, awak mak kata bini kat cik mak, hang bukan aku. Oh dia jadi dengan anak-anak. Jadi dugaan cabaran untuk anak-anak dia. Ustaz, kami cuba baik anak kami, mak peluk kami. Mak tengah semayang, mak kencing. Dia kata tak, dia kata yang biasa. Kami tahu dia kencing Ustaz. Nak baca Quran dia tak mau dah Ustaz, dia tak mau pada. Sedih dah, sedih. Jangan kita main agama. Tuhan akan tunjuk, hang tak jujur dengan aku. Takut semua yang Tuhan duk tunjuk kat kita tu untuk apa? Untuk kita ambil insaf. Insaf sangat-sangat. Kita tak cantik aku Tuhan, daripada hang miskin aku kayakan hang, aku bagi semua kan, aku bagi peluang mai kuliah, hang pergi haji, hang buat ibadat, hang balik pada haji seminggu elok, masuk kali kedua minggu hang pergi balik kedai kopi. 42 hari hang duduk di Mekah elok, 42 hari semayang berjemaah. Cuma seminggu saja hang pergi masjid, pasal hang balik haji, lepas tu hilang dah, duduk kedai kopi balik. Aku bagi peluang kat hang dapat hidayah aku 42. Sampai hang duduk ibadat, hang tengok Nabi pergi tempat apa ni? Tak boleh, hang tak boleh ambil tu semua sebagai nak lawan nafsu hang. Hang balik-balik, hang patah balik zaman hang balik. Ba'da ma hadaitakum, setelah aku bagi hidayah kat hang.
Hang jangan ingat aku tak bagi peluang. Aku dah bagi peluang kat hang semua dah. Tapi nampak-nampak diri hang tak mau juga kat aku. Aku kena zahirkan hang jahat dengan aku. Allah tak buat sia-sia hidup kita. Kalau kita baik, kita akan tengok matinya sahabat kita mengaji. Mana-mana kuliah saya sebut. Macam Haji apa nama? Haji Bahari. Terjemahan untuk kita semua. Dia main-main hal dia. Dia main-main awal kereta merah dia ni dia letak situ. Dia timai. Dia buka kunci. Dia buka semua. Dia duduk sini. Dia buka Quran dia dah. Dia dengar hal dunia dia. Apa sembang kat belakang dia hal dia. Kata duduk makan di sini kan. Duduk sembang dia dah hal dia. Kita cuma hal dia. Kalau dia pergi kuliah ustaz, dia tukang baca kitab. Ustaz duduk sini. Dia yang baca kitab. Sebelum ustaz buka muka surat, dia kata, ni ustaz tang sini. Setiap kali. Subhanallah. Tu kata kat Makizah orang yang baca kitab ni dah meninggal. Kalau boleh tutup dah kitab tu, dah baca kitab lain pula. Nanti dia teringat kat dia. Dia dah tak ada, kita tutup kitab tu. Kita baca kitab lain pula. Sonok. Kan? Kita nak mati, ya orang ra'i. Kita nak yang tu je. Sebelum kita lafaz yang terakhir nak tinggal dunia, nampak terjemahan hidup kita di bawah redha Allah suka. Orang pun suka ra'i. Tak putus-putus duk mai rumah dia kan. Kita tengok anak dia kata ada orang ni mai apa. Allahu Akbar kabir. Ni kita cakap ni pun satu benda yang baik. Doa untuk dia. Minta Allah luah kubur dia. Minta Allah bagi nur terhadap kubur dia. Allah jangan seksakan dia. Dia adalah sahabat-sahabat kita yang soleh. Amin ya Allah. Habis bab tu. Boleh faham tak ni? Bab berkenaan dengan apa nama? Anak panah. Okey, kita. Lepas habis anak panah, dia kata hal yang mirip. Yang nak mana? Maisir judi. Mai judi pula dah. Rupanya judi yang duk ada hari ni nombor ekor main daripada siapa? Arab juga. Pandai dah Arab ni? Cukup pandai sangat-sangat. Ni semua ni kalau kita nak kata bapa maksiat tu dia. Apa? Hal yang mirip dikata adalah maisir ataupun al-qidah yang merupakan jenis judi. Jenis judi, bayangkan Rasulullah mai dalam puak yang kaki judi. Judi sebati dengan hidup dia, tak boleh nak buang. Maisir. Kan? Mereka biasanya membahagi-bahagikan. Judi bagi unta yang depan sembelih nak dibagi. Judi. Istilah judi macam-macam kan? Tempat kita hari ni. Nampak tak? Semua yang ada hari ni sana. Siapa akan bertanggungjawab? Amr bin Luhai. Semua dia. Sebut nama dia senang. Satu nama saja. Inilah dia. Bukan InsyaAllah. Mereka juga percaya kepada, dia kata, okey, dia percaya lagi apa dia? Mereka percaya, dia kata, informasi yang disampaikan oleh dia. Percaya pertamanya pada dukun. Terlalu percaya pada bomo. Pasal tu bomo tidak ada di Saudi. Tidak ada di Kuwait. Kalau ada, suk tak ada. Tidak ada rumah. Kalau pergi Pakistan, India, Allahu Akbar. Setiap lorong ada. Fitnah yang paling besar, tempat yang ulama hadis, ulama Quran, di situ banyaknya cabaran untuk mereka. Kalau pergi di India, dia dipasang apa nama tasbih dia pakai, punya banyak. Dia pegang tasbih, dia tengok kita. InsyaAllah. Dia tak cakap bahasa Melayu, dia semua. Macam-macam gila dekat sana. Kena pergi kat India, Pakistan mengaji, subhanallah. Syirik ni banyak. Kita di sini tak sampai tahap tu. Tapi kalau kita tak jaga, dia menuju ke situ. Walaupun kita syirik, cara kita punya syirik dibawa oleh orang alim tempat kita. Dengan sebut cinta Nabi, macam-macam dia buat. Dini tengok Nabi, tapi orang percaya. Musibah yang paling besar sekali, benda merepek orang percaya, musibah untuk rakyat Malaysia. Dan orang sanjung dia, orang jaga dia. Yang benar-benar mengaji ni, tauliah susah nak keluar. Dan tak boleh mengajak pula. Sepatutnya orang yang, contohnya macam majlis agama, senang kita sebut. Dia sebagai orang yang suruh orang buat dakwah.
Bila dia tengok dalam ceramah, dia duk tengok live kita ni. Kalau ada unsur yang tak baik dalam ceramah, tarik tauliah. Tapi sepanjang ceramah kalau ada benda elok, yang nak tarik siapa? Ustaz kata berkali-kali, orang yang suka tarik kejar-kejar agama ni 2 orang saja. Sama ada orang kafir akan halal agama atau orang munafik. Orang Islam takkan buat kerja macam tu. Orang Islam takkan larang kita daripada mengajar. Kita duduk pipi, tak boleh mengajar. Dia sanggup batal mengaji. Sama ada hang kafir ataupun hang munafik tu je. Hang tak boleh mengaku diri hang sebagai seorang Islam kalau halang orang berdakwah. Hari ini kita tengok orang India, tiap-tiap hari dia buat tazkirah dekat Kuala, dekat Selangor, banyak. Kereta beratuk penuh. Dia buat tazkirah. Tak ada tazkirah, dia buat tazkirah, tak ada permit dikeluarkan. Tauliah pun tak tarik. Kita benda agama benar, sepatutnya kita bagi lagi dakwah kita. Ini dakwah yang kita bentuk, yang kita kata syirik, yang tak betul, berluas-luasan. Tak rasa bersalah ke? Terutamanya Pulau Pinang kalau nak sekat pendakwah. Kita mesti ambil pendakwah daripada orang Pulau Pinang juga yang mengajar. Tak boleh orang lain. Orang lain kalau minta kebenaran. Aku orang Pulau Pinang juga bodoh weh. Nampak tak? Yang duduk di majlis tu pun kadang-kadang mereka bukan orang Pulau Pinang, bekerja di situ. Sepatutnya mereka kena dapat tauliah. Nampak tak? Ni dah dengar live mampu aku. Tapi itu kebenaran. Dia kena duduk dalam majlis, dia kena pikat. Jangan ikut nafsu dia, jangan dia mengkhianati terhadap agama. Jangan mengkhianati terhadap agama. Kerja yang Allah bagi tu, jangan dengan kerja dia, dia cantau orang ni, dia akan terseksa hidup dia esok ni nak bertemu di akhirat. Hari ini dengan jawatan dia, sewenang-wenangnya dia buat kat orang. Dia kena ingat, satu masa nanti dia akan berhimpun di sana. Jawatan hang hebat di sini, hang kena fikir, satu masa ni hang mati. Dekat nak mati ditua di sini, katalah sebagai ahli jawatan apa kan dalam majlis. Orang tengok dia tua tu dia. Orang tengok dia lah dulu tu dia. Dan ni mulut peherak, gigi dah kona, hidung pitana, mata tak nampak tu dia. Bukan kita kata dia kena fikir benda ni, azab Tuhan akan hukum bagi orang yang tak betul buat kerja. Tu kena jaga, nampak tak? Nampak tak? Ni kita nak cakap macam ni semua. Apa dia? Orang Arab ni orang Arab ni semua yang Allah kerja depan ni adalah dukun. Bomo ni Allah Tuhan dia terlalu percaya. Keduanya tukang ramal. Yang ketiganya dia kata ahli nujum. Ahli nujum ni kita tengok kan Pak ahli nujum kan? Ahli nujum yang dimaksud ketiga-tiga ni. Faham kan? Yang dimaksudkan dengan dukun apa dia? Bomo kan? Maksud kahin ni lah dukun bomo adalah orang yang suka memberikan informasi tentang gejala-gejala alam di masa depan dan sering disebut dengan mengenai rahsia-rahsia alam. Apakah jadi masa depan macam ni? Hang tahu dah anak hang tu insya-Allah dia doktor esok ni. Dia hang jangan takut. Dia ni kira dia boleh hidup dengan hang lah. Dia kahwin pun dia ingat kat hang. Kita pun termakan kata bomo. Nampaknya anakku yang doktor ni akan jaga aku. Kita terdengar kata orang bomo kata macam tu, habis kepercayaan kita beralih daripada Allah kepada dia. Walaupun kadang-kadang siapa-siapa pun bila kena ujian, dia kena cari bomo, dia terdengar sikit sentuhan tu di tangan dia. Pada sikit dia kena. Ya Allah Tuhan, selamatkan kita daripada tu. Tuhan, selamatkanlah kami daripada segala ujian yang berat-berat yang boleh kami pergi tempat ni. Tolong Tuhan. Kita tak tahu diri kita tahu. Pasal tu kita duduk semayang mengaji bagi kuat, bagi ada iman. So apa-apa jadi kat diri kita, tak pergi cari tempat macam tu. Tapi iman kita tak kuat, tak strong. Siapa bawa kita usung? Ustaz dah pernah alami diri Ustaz kadang-kadang lemah kan. Aku sakit, jom sini, jom sana, jom sini, jom sana. Kita nak sembuhkan penyakit. Dalam masa sama kebergantungan Tuhan kita kurang. Nak cari bagi semua nampak tak? Allahu Akbar. Di antara pakar yang kedua pula tukar ramal adalah dia kata orang yang mengklaim dirinya memiliki orang yang ramal dia kata dekat diri aku ni atau ada apa? Ada jin. Kadang-kadang dia cakap-cakap tu sesak. Dia
Dia abang aku macam ni. Dia abang kata hang ni macam ni lah. Kalau elok hang jangan berkawan dengan dia. Kalau boleh projek yang campur dengan dia. Dia duduk abang aku lagi. Pada orang macam ni semua ada jin. Tukar ramal ni dia berkawan dengan jin. Dia kawan dengan jin. Kita pun pula kata jin Islam boleh je. Jin semua sama, Islam tak Islam mengarut, syaitan juga semua tu. Kita ada jin Islam ustaz, kita boleh kawan dengan dia. Ada ulama kata boleh. Yang tu saya tak pandai, pergi jumpa dengan kawan tu. Nampak tak? Kita kata jin Islam boleh. Ada di Selangor kan baru ni isu. Kita boleh kawan dengan jin Islam. Sebaik-baik jin syaitan-syaitan pada sejajar manusia. Nampak tak? Jadi kita janganlah jangan kita kata dia tu berkawan dengan jin. Nampak tak? Di antara tukar ramah dia kata dirinya ni dia berdamping dengan siapa dia? Dengan dia kata makhluk bangsa jin yang memberikan informasi kepada dia. Jin tu duk habaq dekat dia. Nampak tak? Ni semua tu duk mengaji ni zaman Nabi ni. Zaman Nabi, nampak tak? Ada pula yang mengklaimkan dirinya, dia kata dia tahu benda-benda ghaib. Lagi dahsyat, benda-benda yang ghaib dia kata berdasarkan pemahaman. Dia nampak benda ghaib semua tu. Benda ghaib ni adalah rahsia Allah Ta'ala. Okay, kita tak tahulah. Ada orang kata nampak mata kasar dia. Macam seorang perempuan dia pergi di Mekah. I nampak Rasulullah mai kat I. Tak mau balik. Nah tu gila doktor ni. Nampak tak? Apa tengok ada dia? Dia duduk di bilik tu kan. Dia suruh semua orang balik. Rasulullah mai kat I tak mau siapa dalam bilik. I nak duduk dengan Rasulullah. Sat lagi dia mai kat I. Dia sembang kat I cinta kat dia. I suka dia lagi gilanya daripada dia mai satu tahap. I nampak. I nak you orang mungkin kata kat I gila, tapi I nampak. Kita tahu apa jenis gila dia ni. Semua orang pakai nak balik, dia tak mau balik. Pasal Rasulullah duk mai kat dia. Rasulullah duk sembang dia. Saat lagi Nabi bagi tahu nak jumpa dengan I. Amboi. Apa nak penyakit tak? Penyakit. Bila kita tengok benda tu semua kan, kita angkat tangan, kita kata ya Allah, jauhkan aku semua ni. Allah bagi kedudukan dia tinggi sebagai doktor yang terkenal, tapi sikit benda habis. Dia sendiri buat gila, dia tunjuk live kat orang kan. Semua orang kata ni gilanya. Macam-macam kat Malaysia. Dekat Seberang Perai dulu, dia mengaku apa dah? Roh Rasulullah masuk kat dia. Dia jadi Nabi akhir zaman. Ramai orang Mesir, semua balik student, pergi jumpa dengan dia, Ustazah tu. Akhirnya majlis agama tangkap dia. Tak tahu, dulu ingat tak dulu? Apa pun tak tahu. Ustazah seorang. Roh Rasulullah masuk, dia jadi Nabi. Kita tak pernah dengar Nabi perempuan, tapi di Pulau Pinang ada Nabi perempuan. Inilah fashion orang perempuan. Ini fashion orang Pulau Pinang. Apa tak fashion tak? Fashion. Nabi perempuan. Dunia tak mengaku ada Nabi perempuan. Pulau Pinang boleh ada. Apa lagi mau? Boria. Apa nak? Boria Pulau Pinang nampak Nabi perempuan. Tu dia. Dia kata apa kat sini jadi. Ada pula dia kata ghaib, okey. Ada lagi mereka ni dia kata mengklaim dirinya mengetahui banyak hal. Dia kata mukadimah. Dia tahu mukadimah kita ni semua dia cakap, ni semua dia cerita kat kita ni. Orang-orang bomo kan. Lagi satu yang meramalkan, lagi satu ahli nujum. Kita pergi terus pada ahli nujum senang. Contohnya orang yang meramalkan di sini seperti dia kata macam orang kena curi kan. Ni duit aku tak tahu siapa ambil. Ramal tu kata rumah hang ada toyol. Kita dulu tak tahu toyol. Kita tahu daripada orang Melayu. Contoh utamanya orang petani. Petani kata kami duk jual toyol. Toyol ni dia duduk di tiang-tiang Masjidil Haram kan, ingat dah dulu. Patut apa? Tiang-tiang Masjid Haram ni ada toyol. Jadi petani kata nak dapat toyol tu senang, pergi ni kami jual kat hangpa. Buat baliklah toyol tu. Dia pun belahlah toyol. Toyol ni nanti masuk rumah orang pergi curi duit. Jadi orang kata kalau duit kita hilang ni ada toyol mai. Nampak tak? Ni pun gila punya tak. Dulu cerita hantu toyol. Lah ni toyol pun tak ada dah. Lepas tu mai pula orang hitam, orang minyak pun tak ada dah. Apa
Macam-macam nanti ada dalam masyarakat kita ni kan. Masyarakat besar kan nak toyo dulu. Toyo Nama bermusim hadimah, musim gila. Dia ramal nampak tak? Masa diri kata kalau orang kena curi, letak kejadian dia kata pencuri atau macam tersesatnya unta hilang, barang hilang, pergi jumpa dengan peramal, dia bagi tahu gini, kat sini, kat sini, kat situ, kat sana, nampak tak? Subhanallah. Itu nama dia peramal. Ahli nujum pula, dia kata sini adalah orang yang melihat, dia kata nujum ni dia melihat bintang. Nujum ni maksudnya bintang. Okey, bulan ni kan. Macam kita ahli nujum ni, kita kata dulu ada dalam surat khabar kita Gemini lah, apakah kan? Apa nama? Bola apa bodoh satu lagi kan pilih. Kalau Gemini berapa tarikh ni, tapi akhir alhamdulillah pihak mufti, pihak majlis agama dulu dalam utusan nanti ada diharamkan. Alhamdulillah. Dulu tempat kita suka buat ahli nujum, nampak tak? Dia tengok bulan-bulan tertentu. Alhamdulillah tempat kita tak ada dah. Gejala-gejala. Tapi lah ni masih ada lagi orang yang duk berfahaman macam tu lagi. Kita benda tu kembali kita lupa kan, tak tahu bulan tu pun tak apa. Tu semua bukan main daripada kita. Tu semua main daripada orang dulu. Kita ingatkan ni semua daripada orang putih. No, ni semua orang Arab. Bila Arab main, Yahudi pun Nasrani pun ada sama, dia join together. Nampak rancanggih lah. Dan kita akan tengok lagi teruk lagi bila mana bangsa Arab yang tak berubah dengan fahaman ni. Ni sekarang dia ajak bangsa Arab bertembung, nanti orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in semua sampuk. Dia rancak masa tu Nabi nak berdepan dengan mereka. Allahu Akbar. Dia ajak kat kita macam ni semua. Dia kata tengok otak Rasulullah, macam mana nak clearkan orang fahaman orang Arab, mai pula orang bangsa yang bukan Arab ni. Nabi nak bentuk kat mereka, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. 13 tahun tertumbang Rasulullah. Ni sebelum dia nak masuk ni, dia ajak dulu. Dia tunjuk semua ni yang benda-benda kurafat, syirik semua ni Allah bermaharaja lela di Mekah. Bermaharaja lela di Mekah. Tapi di akhir zaman benda tu patah balik. Sebelum dia patah balik, sebelum hampa tak larat nak tengok benda tu, kita minta umur kita berdepan dengan Allah dekat Ta'ala dengan elok. Kita tak tahu nak buat apa, kita sedih nanti. Kita pergi Mekah, hilang suasana, roh kita buat haji umrah hilang. Tak ada apa. Tak sama macam orang dulu balik. Kelebihan dia apa? Hari ni jadi pelancong dah. Tak ada apa. Makcik-makcik umur 60-70, I nak pergi di Taif dulu, I nak tu dikit. Makcik oi, alang-alang pergi kat sana 14 hari, tumpu di Mekah lebih baik. Tumpu Mekah lebih baik. Nak naik kereta tu nak naik kereta tu, kita tengok tergedik-gedik, baliklah. Bukan itu matlamat kita pergi sana. Alang-alang Allah boleh terbangkan sana. Pasal tu ulama kata dulu, pergi ke haji Mekah atau kita pergi Mekah ni, fokus kita Baitullah, jangan singgah mana-mana. Tu ulama tegur. Ni nak pergi Mekah, pergi singgah Turki dulu 3 hari. Why you do like that? Why you do like that? Hari ni dah hancur dah semua. Alang-alang package tu tambah 3,000 lagi. Pergi Mekah balik terus. Balik Mekah, nak masuk ke Turki, lah ni masuk ke Mesir. Why? Hilang dah roh. Sampai orang yang nak mengajak mutawif pun kerana duit, sanggup buat apa saja pun. Pasal tu Allah hukum orang yang buat travel haji umrah, habis down, tutup semua syarikat. Sampai terlalu sangat keuntungan, menipu orang yang tu yang ni, menipu sepanjang orang Mekah. Arab lagi menipu, charge-nya double charge, menipu yang tu yang ni menipu. Haram tak haram kita tengok subhanallah macam mana Nabi duduk di Mekah. Penipuan, pembohong, penipu banyak macam tu lah. Kita pergi hari ni kita tengok di Mekah sekali, Allah dia menipu, kawasan haram. Tiap hari dia tanggung dosa, ya Allah punya banyak Arab tu. Macam mana nak mati tu?
Dalam kawasan, dalam hotel, kawasan haram. Ya Allah, 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 la, menipu itu. Kawasan haram. Setiap kali tingkah laku dia buat 100,000 dosa dia naik. Setiap hari dia bertanggung dosa. Dia tak peduli. Ya Allah, ya Allah, ya Allah dolar. Mampu fikir. Kita mai kadang dia tolak macam tu je. Di situ kita tengok macam mana hati Rasulullah. Dia tengah sujud depan Kaabah, dia boleh ambil ada perut unta bubuh. Baitullah, Baitullah. Tak heran. Boleh ambil, boleh baling kat Rasulullah. Ambil apa nama pasiap, baling dekat mana di Bukit Safa. Tempat kita sa'i tu, dia buat naya kat Rasulullah. Semua tempat tu semua, apa dia tak buat kat Rasulullah? Apa dia tak buat kat Nabi? Apa dia tak buat kat Nabi sampai ayat mata keluarga dia semua meleleh. Hina, maki, gila, tu dah orang gila. Dia lalu kawasan haram, dia balik saja. Jangan mai di tawaf ni. Dia kahwin dengan Ummu Salamah, dia pakai kira cukup 7. Sudah tolak dia. Tak boleh lebih. Dia nak cepat. Elok dia nak tawaf. Tolak, cepat. Dia Rasulullah. Dia nak tawaf. Dia tolak. Cukup 7. Keluar. Ada hal. Hari ni kita tawaf, siapa tolak kita? Nabi doa, jangan jadi macam aku sampai di Mekah. Ibadatlah sungguh-sungguh. Aku nak tengok Kaabah lama-lama pun aku tak diizinkan. Aku nak tawaf pun dengan Ummu Salamah bila aku kahwin pun tengok. Aku minta izin, bagilah aku peluang. Hari ini berapa kali kita pergi, kita tak tahu perjuangan Rasulullah. Kalau kita tahu Sayyidina Umar, labbaik Allahumma labbaik, dia angkat suara dengan semangat. Tapi hari ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Kita boleh buat drama macam tu. Boleh buat senada nak pergi labbaik Allah. Siapa tu ajak? Sayyidina Umar tengah duk tawaf tu, ya Rasulullah. Dia pun kata kita lemah ya Rasulullah, kita lemah. Nabi tengok Umar, apa Umar. Dia pun duduk di atas semua tengah Nabi duduk tawaf. Barely. Kalau kita tahu kita pergi haji siapa? Tengah duduk tawaf. Kutuk Nabi. Kacau Nabi. Tak mau bagi Nabi fokus kepada zikrullah. Mereka kata, ya Rasulullah, mari kita tunjuk kita tunjuk body kita. Tu yang jadi Sayyidina Umar tu. Mari kita tunjuk. Labbaik Allahumma labbaik, angkat suara. Kita orang kita pergi labbaik Allah. Malaikat tu ribut mampu. Ada pula mutawih kita kadang-kadang bawa dengan lagu menyanyi labbaik Allahumma labbaik. Malaikat tu sapu mampu kan nampak Sayyidina Umar, dia rodok mampu nampak. Sayyidina Umar, ya Allah, yang punca, yang bagi semangat, angkat suara. Pada tu cara. Tambah-tambah Indonesia kalau lepas-lepas dia mandi nanti dekat Madinah, dia labbaik Allah. Yang tu lagi penyakit. Betul-betul sakit otak lah, ya Allah. Minum Ustaz lah, minum. Nampak ada, ya Allah Tuhan. Kita ni kalau boleh Allah halang-halang Tuhan bawa kita buat satu-satu ibadat, buatlah betul-betul. Dia batuk dah. Okey, baik. Okey, baik. Sambung. Baik, dia kata kat sini masalah bernama nujum tahu kan? Nujum tu maksud dia kata membenarkan, dia kata nujum ni maksud dia buat cara gila-gila lah, terutamanya tengok bintang. Senang kita sebut kan, bilang bintang tu. Kita kena shortcut sikit. Baik. Baik, lagi satu, bila tengok bintang pula, dia tengok pula pada arah tuju. Ataupun dia kata pada burung. Kalau burung tu pergi ke sini, ke kanan, bagus. Kalau kita tengok burung tu, burung tu nak pergi ke mana? Bagus. Okay, tuju. Dan nujum ni dia akan tengok bintang atau burung atau binatang kijang contohnya. Dia tengok burung tu, nampak dia tulis kat sudah.
Burung dengan kijang Ustaz nak ringkaskan lah. Kalau dia pergi ke belah kanan, bagus. Kalau hang nampak dia pergi ke belah kiri, dia tak bagus. Dengan binatang macam tu, mereka meramalkan benda tu. Nampak? Meramalkan benda tu. Termasuklah semua bab-bab nujum ni saya cerita lagi, tidak berbeza jauh dengan hal yang kebiasaan mereka menggantungkan tulang. Kadang-kadang orang dulu ni semua saya nak cerita ringkas. Ni semua amalan orang dulu, depan pintu suka gantung tulang. Nampak tak? Suka gantung tulang. Tulang dia kata dengan kepercayaan bahawa untuk menolak malapetaka. Dan ni dia pernah buat tak tulang, dia buat sikit tulang, dia boncol macam tu, macam sup, dia gantung. Nampak tak? Apa tahu? Dia bonjol sup. Bisa tengok tak? Datin Rafi'ah macam sup, bisa dengar tak? Sup dia bergantung. Kebanyakan yang suka buat ni orang India. Masuk rumah. Kalau kita tahu rumah dia tak elok, dia macam ni. Masuk rumah ataupun masa ustaz keturunan tu, ada sesuatu dalam rumah tak elok, yang ada orang kena sakit, dia pasal ustaz akan gantung. Okay, muncul tu. Benda ni berlaku zaman dulu, sampai lah ni berlaku. Orang kita ada buat setengah. Orang Melayu kita ada buat. Tapi tak ramai. Tapi yang banyak buat ni orang India. Orang India totally buat. Kalau dia masuk kedai dia buat. Kalau ada unsur macam tu, jangan masuk. Apa tu tengok bonjol, masa tengok bonjol. Apa ni duduk kat Malaysia tu bodoh. Orang lain mungkin susah, tapi kita semua boleh tengok. Semua kita mengaji ni, semua kita nampak. Dia buka depan rumah, jauhkan malapetaka, nampak tak? Jadi kita pun kadang-kadang orang kata, jangan ambil penyapu, kacau dia, penyapu. Kadang-kadang mak ustaz tak, ambil penyapu, hang katok dia. Kalau dia pusing terlaju tu, berarti ada tanda tak baik. Kalau dia berhenti tu, ada sesuatu. Macam-macam cara dia pusing, tak pusing. Semua benda tu tanya kau orang tua depan tahu dah. Ni semua amalan duk mengaji ni. Ni semua amalan ni, amal Arab umat pada. Jenis ni dia kata, dan hari-hari dia tengok hari dia, bulan-bulan dia, binatang-binatang dia, rumah dia, apa akan jadi. Bila letak benda macam tu, dia tengoklah hari tu akan jadi apa, bulan, macam mana, binatang semua, okey? Dia tengok. Terutamanya kita kata, orang kata apa? Kalau nak tahu benda tu tak elok, ikan haruat, ikan apa? Ikan puyuh akan mati. Kadang-kadang benda tu kena ni. Tapi kebetulan adalah Ustaz pernah alami macam tu. Bangun pagi-pagi semua binatang mati. Itu busuk. Kebetulan Allah nak uji kita pada. Kebetulan tu benda tak elok lah. Nampak tak? Binatang tu akan mati. Tanda binatang mati, kadang-kadang mati depan rumah kita. Itu semua tu, bagi mereka tu, ini semua nak menolakkan malapetaka nak mai. Malapetaka nak mai rumah kita. Jadi kita pun kita beramal dengan apa dia? Satu amalan nak tolak malapetaka daripada rumah. Tak ada lain datang bukan surah Al-Baqarah. Yang keduanya tanam pokok bidara. Sudah. Apa lagi ada lain? Cuba beritahu. Doa pagi petang untuk diri. Baca surah Al-Baqarah untuk rumah. Lagi apa lagi? Kita baca Al-Baqarah untuk diri dan rumah. Kita duduk dalam rumah kita, ditakkan Allah pelihara rumah kita. Kita semua duk baca dah. Sikit aja ayat surah Al-Baqarah, 10 ayat aja yang Ustaz nak bagi dalam buku mustajabnya Al-Quran Ustaz buat. Sikit je baca yang tu je. 10 tu je. Nampak tak? Dia jaga rumah kita. Lagi kita rajin ambil pokok besar macam datin, rumah datin. Dia bubuh depan-depan tu semua tempat kasut. Tak pergi syaitan pakai kasut dia, nampak bagus. Bagus tu kita keluar nak pakai kasut, takut kasut syaitan pakai dulu. Dia bubuh, dia tutup, dia bidara. Dia pokok bidara. Jadi bila syaitan nak masuk tengok bidara tu, tak jadi nak pakai kasut dia. Satu benda yang bagus. Badak kan ke? Daripada pokok bidara ni hamba kena. Pokok bidara bukan pokok semua, pokok buah bukan. Bidara yang lah ni di KL ada orang jual daun bidara. Setiap kali Ustaz beli satu paket RM5. Lah ni kena beli. Maksud bidara yang betul-betul tak ada. Bidara yang buah bukan, bidara yang perubatan. Ya, apa kena beli harga dia RM35. Kecil ya, bukan kena beli di UPM ada. Universiti Pertanian dia jual. Dia tak bagi beza. Pasal pokok tu ada kat Thailand ada. Benih paling bagus sekali Yaman, Indonesia dengan Thailand. Indonesia punya bagus.
Dia kena hijau bila kita blender dah. Yang tu tengok. So, itu suruh beli sabun bidara tu. Apa ni malas. Pakai atau kalau boleh ambil tu, macam di rumah kan. Dia tak kali nak mandi petang kan nak keluar rumah ni. Takut unsur kita. Ataupun ambil pokok bidara ke, gunting-gunting dia bubur macam ni, bubur kat dia dalam rumah sampai dia habis. Dia kena ni, bubur dalam rumah kan. Guna manfaat. Bubur di atas bawah. Dia paling takut sekarang daun bidara. Apa rahsia dia? Allah Maha mengetahui. Maksud lebah nak turun tu, lebah minta nak makan apa, Allah kata pergi kat pokok sidir tu kan. Sidir bidara. Ambil tu untuk hasiat pada manusia. Ustaz sendiri nak ambil daun bidara untuk blender dia kan. Sejak dia yang dia punya hampa-hampa bubur kat badan semua. Yang ayak ni simpan lah. Simpan sikit untuk nak makan, nak mandi. Lagi sikit bubur layak. Ustaz bubur pada madu, sedap. Ataupun dia saja, sedap. Kalau pun biasa minum ayak bidara, bagus sangat. Paling bagus sekali semua daun yang ada atas muka bumi, daun bidara. Tak ada lain kita nak sebut dah. Tak ada lain dah. Ustaznya rumah Ustaz selalu dalam peti ais, Ustaz disimpan, dia beli. Dia bidara ni tak boleh, dia lembek habis, kuning habis, cacat habis, tak boleh. Dia sensitif. Waktu tu juga apa dia makan akan lingkup dia. Macam nantinya rumah bagus, dia tidak bagi jaga rumpun macam tu. Gunting selalu. Dia tidak yang baru. Gunting baru. Bubur di atas bawah rumah kita, bubur selalu. Mandi, blender. Kalau boleh ambil macam kami, berlambak-berlambak ambil blender, simpan dalam peti ais. Seminggu. Buat pula minggu depan. Setiap minggu Ustaz di blender. Nampak tak? Jadi kita nak mandi sejuk. Tanya-tanya. Ada seronok. Terutamanya mula-mula kita buat berat. Tang sini dengan tang pinggang. Dia berat. Dia rasa malas. Lama-lama okey. Dia mula-mula kita mandi rasa nak tidur lemah, letih. Itu normal sangat. Kita tahu badan kita ada something. Daun bidara paling bagus sekali. Orang sunnah takkan tinggal perubatan dengan daun bidara. Kalau nak diri bagi elok, tak mau benda tu melekat diri kita, daun bidara sahaja. Buat sendiri. Ni blender dia buat sendiri. Nampak tak? Cukup. Ustaz dia ambil pelambak tak kira apa-apa puluh, dah kita asing dalam botol dia, bagi nak mandi dalam satu hari, tak mandi, bagi kena badan. Bila pecah tak boleh, berlubang tak boleh, cacat tak boleh, tak boleh. Dia kena dia. Ustaz Ustaz Khalid Basamalah dia cakap bab tu. Paling bagus sekali rumah bahaya dalam Islam bila rumah straight ke dapur, dia tak tutup. Rumah Islam tak boleh macam tu, dia kena ada sikit masuk, dia tak campur ni. Tapi rumah lah ni kami buka sampai sekretul maut, dia kena habis. Ain tu cukup jahat, tak boleh sembuh atau melainkan dengan cara Quran saja. Orang kena ain ni Quran saja. Bila dia kena serius, kena kurung dia 2 tahun dengan Quran. Nak benda tu melekat, ain ni kuat sangat-sangat. Dia pergi fokus sekali, tup dia sampai ke dada. Dia melekat, dia duduk di dada. Dia bagi kita ketak, duduk dalam dada. Kadang-kadang dia terkejut, berpeluh-peluh dia main. Dia melekat dalam dada, memang very serious. Very serious. Takut dia tak hilang sampai ke mati, kesian dia. Dia takut nampak tak? Benda ni semua agama suruh kita jaga-jaga. Nampak tak? Lagi satu dia kata apa sikit last sekali, berkenaan dengan burung, dia kata okey. Begitu juga dengan penyakit, bila main penyakit atau burung hantu. Burung hantu lalu dia buat sial. Kita tahu burung hantu bunyi. Contoh dia buat kita nak tu dia main dalam rumah aku dah cukup sial apa dah. Tak nak kena-mengena pun pasal rumah hang ada ada tikus dia main lah. Tak nak kena-mengena pun burung hantu lalu. Kita tahu dia main dah. Tak nak dia main duduk di tingkat 3 rumah kita. Allah tak ada kena-mengena pun dia lalu. Mereka percaya bahawa dia kata orang akan mati. Bila dia main, rumah kita akan mati, jiwa tidak akan tenteram, dia kata. Nampak tak? Semua tu merapu belakang. Dia kata rohnya boleh, dia kata menjadi burung hantu. Kadang-kadang orang kena bunuh ni, dia dendam,
Dia dendam tu pasal yang buruh hantu tu, dia kata punca roh orang jahat masuk ke dia. Tu buruh hantu tu. Buruh hantu rohnya boleh menjadi buruh hantu yang berterbangan di tanah sarang. Oh, dia terbang di kawasan Sahara, buruh hantu. Tu roh orang jahat. Dia duk cari mangsa dia. Dia duk cari mangsa dia. Apa? Dia berteriak, burung tu berteriak, dia kata, haus, dahaga, aku nak minum. Sampai dia balah kawan tu, baru dia selesai. Ni semua gila punya cerita. Ni semua cerita Indonesia. Banyak semua, ni semua dalam ni semua cerita kat kita. Memang kalau kita pergi Sahara, kita nampak dia terbang. Nampak tak? Dia duk cari mangsa dia. Kadang-kadang dia dia bagi kita. Berarti kat kita ada sesuatu benda yang tak elok. Semua tu benda tak betul. Boleh kan? Jadi insya-Allah Ustaz tanda dah pukul 9 lebih dah. Kita tanda bulan depan kalau Allah izinkan, kita tengok orang-orang jahiliah dulu ikut ajaran Nabi, ikut Nabi Ibrahim, tapi dipertukar semua. Dipertukar syariat Nabi Allah Ibrahim. Maka kita ikut cara Muhammad, jangan tukar syariat. Okey? Ni duk cakap macam ni. Orang Arab ikut siapa dia? Orang depa Arab ni kenal Nabi Allah Ibrahim. Tapi sedaya upaya dia cuba nak keluar dari Nabi Allah Ibrahim. Kita ikut Nabi Muhammad kan? Tapi sedaya upaya ada orang dia buat gila-gila terhadap agama ni. Kita pertahankan, kita tak dapat tauliah. Allahu Akbar. Tu dia. Kita tak kita nak pertahankan benda ni, kita tauliah tak dibenarkan. Sekurang-kurangnya tanggungjawab kita dengan Allah selesai. Kita ada usaha dah. Ya Allah ya Tuhan, masjid kami tak boleh masuk. Ya Allah ya Tuhan, surau kami tak boleh masuk. Banyak tempat pengajian mereka tak bagi kami masuk. Kadang-kadang kami mengajak percuma pun mereka tak bagi juga. Kami tak mengharapkan duit daripada mana-mana pun. Habis-habis lekeh kami jual karipap kami. Nampak tak? Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, tanggungjawab kita selesai. Tanggungjawab kita selesai. Kita ada usaha seberapa daya yang boleh nak fahamkan manusia. Serah al-amru ilallah yudfi'u nurullah wallahu mutimmu nurihi walau kana kafir. Mereka cuba nak padam nur Allah. Allah tengah bimbang, aku sempurna nur aku. Walaupun orang kafir bercita-cita nak musnah nur aku, tak berjaya. Lagi dia padam, lagi buka. Lagi dia padam, lagi kita bercakap. Lagi tak ada sorak, lagi ada sorak daripada. Dekat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap di kelaman saya sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah. Hai manusia,